نستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaannya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang yang masih lagi terbuka untuk kita tunjukkan rasa ubudiyah kita kepada Allah, rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tonjolkan rasa sifat untuk melakukan semua segala perkara yang disuruh dan tinggalkan perkara yang dilarang. Moga-moga kita diletakkan di kalangan orang-orang soleh, orang-orang yang diberikan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan darjat ketakwaan kita kepada Allah, dan jadilah kita di sisi Allah sebagai golongan VVVIP. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia orang di kalangan kamu adalah mereka yang paling tinggi takwanya di kalangan kamu. Moga-moga kita di kalangan orang-orang yang menempah nama di sisi Allah, menjadi golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kena ada sesi-sesi tazkirah, sesi peringatan demi peringatan, sesi untuk mendengar apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Kena ada satu waktu yang kita peruntukkan dalam tempoh 24 jam satu hari. Mesti ada waktu kita nak dengar nasihat-nasihat agama, nak dengar apa yang Nabi tinggalkan dekat kita. Sibuk macam mana sekalipun, walaupun dia seorang berjawatan besar mana sekalipun, dia kena ada satu waktu mendapat motivasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tinggalkan daripada apa yang ada dalam Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada hari dan juga mesti ada waktu dalam tempoh satu hari itu. Kita jadikan waktu-waktu ini untuk mendekatkan diri kita dengan Allah dengan cara mendengar nasihat-nasihat agama ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah pagi ini kita sambung balik perbincangan kita yang tertangguh. Dulu saya start je, kemudian saya balik terus sebab mak saya jatuh. Hari ni insya-Allah tuan-tuan kita sambung balik kita punya perbincangan. Alhamdulillah mak saya pun makin pulih. Terima kasih banyak tuan-tuan atas doa-doa sekalian pagi-pagi itu. Moga-moga Allah berikan kebaikan kepada tuan-tuan yang mendoakan. Insya-Allah tuan-tuan pagi ni sambung balik kita punya fasal ketiga. Perbincangan kita fasal ketiga. Fasal masih lagi menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Moga-moga tuan-tuan dengan kitab ini kita dapatlah menjana sedikit punya kesedaran bahawa perkara yang kita bincang ini adalah perkara yang merupakan rutin harian kita dalam menggunakan anggota anugerah Allah ni. Allah bagi anugerah paling hebat kepada manusia. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dalam fasal ketiga ini kita kita akan bincangkan tentang tajuk lidah, lisan ataupun lidah. Ni tuan memang kena bincang banyak lidah ni. Termasuk yang bercakap pun kena bincang, apatah lagi yang mendengar pun kena bincang. Apa yang perlu dengan lidah dan apa yang tak perlu dengan lidah ni tuan-tuan. Inilah antara kesempurnaan yang
kesempurnaan yang Allah Ta'ala letakkan dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami jadikan, laqad khalaqna, kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Sehebat-hebat kejadian makhluk Allah Ta'ala dalam muka bumi ini, manusialah yang paling hebat sekali. Dalam penciptaan manusia paling sempurna sekali. Paling hebat ialah penciptaan manusia. Tuan-tuan, dalam penafsiran surah At-Tin, dalam tafsir surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang ayat ni. Dalam tafsir Ibnu Kathir ada sebutkan tentang satu kisah. Tafsir Munir mengambil daripada kitab tafsir Ibnu Kathir, letakkan dalam kitab tafsir Munir, berkaitan dengan satu kisah macam mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak kisahkan bagaimana keadaan seseorang itu yang digambarkan sebagai sempurna makhluk ni. Bagaimana sesempurna makhluk ni, tuan-tuan. Dikisahkan tentang seorang laki-laki yang bernama Isa bin Musa. Seorang laki-laki bernama Isa bin Musa. Dia ni, tuan-tuan, orang yang bertuah. Sebab apa dia bertuah? Sebab dia ni, tuan-tuan, adalah orang yang mendapat kahwin. Dia dapat kahwin dengan seorang kira wanita pujaan hati ya. Kira anak darah pingitan lah. Darah pingitan dalam kampung ni, orang pekat dok mak mau kat dia. Tapi tuan-tuan, yang dapat ni Isa bin Musa. Dapat perempuan, tuan-tuan, yang perempuan yang wanita yang amat disukai oleh orang ramai. Dia menang. Dia dapat menikah dengan perempuan ni. Bila tuan-tuan dapat kahwin, biasalah orang kalau kahwin dengan orang yang paling cantik, orang pula duk suka kat perempuan ni ramai. Dia, tuan-tuan, kira dapat ni, kira dia jackpot lah. Dia dapat tu kira jackpot kat dia. Dia kira balik rumah tu simpan dalam frame ha? Dapat lawa sangat. Sampailah, tuan-tuan, satu hari dalam duk melawak-lawak lah, dah seronok dapat isteri baru yang cantik lah pula. Duk melawak ni, dia kata kat isteri dia, you ni kalau tak boleh, lebih kurang lah ya, saya menafsirkan dalam, saya menterjemahkan dalam bahasa kita senang nak faham. Dia kata, you ni kalau you cantik sungguh, kalaulah you ni kira lawak tak kena tempat lah. Cerita dia lawak tak kena tempat. You ni kalau tak boleh cantik daripada bulan purnama, jatuh talak lah dia. Melawak dengan talak. Dia taklik kat perempuan ni, tuan-tuan. Dia taklik kat isteri dia dengan taklik begitu. Kalau hang tak boleh cantik daripada bulan purnama, maka jatuh talak antara kita. Ni, tuan-tuan, nak tengok sempurna tak sempurna manusia ni. Baik. Sampailah satu masa, tuan-tuan, bila dia kata lagu tu, terus isteri dia berunduk ke belakang. Isteri dia kata, wahai suamiku tercinta, lagi tak cerdik ya. Macam ni ya. Kalau ikut apa yang abang cakap tadi tu, jatuh talak antara kita. Sebabnya saya tak mampu, takkan mampu untuk jadi lebih cantik daripada bulan purnama. Saya takkan boleh cantik lebih daripada bulan purnama. Tak boleh. Oleh sebab itu, wahai suamiku, talak jatuh antara kita. Hantar balik saya ke rumah mak bapak saya. Baru kahwin, tuan-tuan, dapat isteri yang cantik, jatuh talak pula dah. Isa bin Musa, tuan-tuan, apa jadi kat dia? Dia raplah jingga. Dia raplah tahap jingga. Kira gamak Piramli ya, tengok pinggan pun nampak muka sarimah. Kira tengok kat belah ujung katil pun nampak gamak sarimah. Pejam mata gamak sarimah. Kira gitu lah. Madu 3 main cerita. Nampak macam tu. Dia jadi gila talak. Pagi-pagi besok, tuan-tuan, tak tahan dah, tidur malam tak lena dah. Pagi-pagi besok pergi ketuk rumah khalifah. Wahai khalifah, tolong buka. Tuan-tuan, khalifah kata, apa pagi-pagi lepas subuh mai terus rumah aku, mai panggil-panggil ni. Dia kata gini, khalifah, aku tak tahu nak buat apa dah. Saya dah buat satu kesalahan besar dalam hidup saya. Dia pun cerita balik kat khalifah. Khalifah kata, kalau ikut pada sini memang jatuh talak. Tapi tak apalah, kita nak panggil semua para alim ulama dalam negeri kita ni, dan marilah kita bincang sama ada talak jatuh ataupun tidak. Serahkan kepada ahlinya.
Bila panggil tuan-tuan barisan para alim ulama untuk berbincang, Isa bin Musa cerita balik situasi apa yang jadi. Dan bila khalifah tanya adakah talak jatuh, semua, kalau 10 orang ulama yang ada, semua ulama angkat tangan setuju talak jatuh. Tiba-tiba ada satu orang tak angkat tangan, dia diam, dia berkecuali. Khalifah tanya dekat dia, tuan, pasal apa tuan Syekh tak angkat tangan? Tuan Syekh tak setuju ke? Jawapan daripada tuan Syekh ni kata apa? Dia adalah sahabat kepada Imam Abu Hanifah. Tapi tuan-tuan, nama dia saya tak ingat, lupa dah, cerita lama. Cerita ni kita tak ingat dah cerita ni. Tuan-tuan, dia tanya, adakah khalifah, adakah ayat talak? Dia terus baca. Tuan Syekh ni kata apa? Dia terus baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus baca, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Bila baca ayat ni, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bukanlah manusia itu sebaik-baik kejadian, bukanlah manusia itu secantik seperti bulan purnama, tetapi lebih baik daripada bulan purnama. Maka talak tidak jatuh pada pandanganku kerana ia bukan cantik seperti bulan purnama, tapi ia lebih cantik daripada bulan purnama. Dengan hujah itu tuan-tuan, khalifah kata ya betul. Yang hak lain kata betul. Dengan hujah itu memang tidaklah jatuh talak kerana manusia itu bukan cantik seperti bulan purnama, tapi lebih cantik daripada bulan purnama, lebih sempurna lagi. Apa kelebihan kita dari makhluk lain? Ni antaranya lisan, lidah kita ni. Penciptaan kita dengan penuh kesempurnaan, tangan kita, kaki kita tuan-tuan, semuanya sempurna. Baik. Maka tujuan Allah menjadikan lidah, wa'lam, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan lidah bagimu untuk apa? Allah jadikan lidah untuk kita untuk apa? Tuan-tuan dengar elok-elok, susun elok-elok. Untuk apa Allah jadikan lidah untuk kita? Adakah sekadar untuk menghiaskan tubuh badan manusia, anggota tubuh badan manusia? Adakah sekadar untuk melengkapkan apa yang tidak lengkap? Maka tujuannya ialah Allah menjadikan lidah bagimu, pertama sekali ialah dengan lidah itu engkau membaca Al-Quran, engkau membaca hadis Nabi SAW, segala zikir dan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat. Bukan takat baca Quran saja, bukan takat boleh bercakap saja, bukan takat boleh bercakap, tapi mengguna pakai dengan sebaik mungkin untuk tujuan sifat kehambaan itu diterjemahkan dengan lisan kurniaan Allah ni. Dengan lidah kurniaan Allah ni tuan-tuan, kita terjemahkan rasa kehambaan kita kepada Allah. Yang keduanya, dengannya engkau mengajar ilmu yang memberi manfaat. Dengan lidah tuan-tuan, ibu dengan ayah kita baru-baru ni kan 16 Mei kita sambut hari guru kan, kita sambut hari guru tuan-tuan. Memang guru-guru ni lah antara orang-orang yang memberikan ilmu yang banyak, yang mengalirkan ilmu dengan dia punya tugasan dia, dengan keberatnya jiwa dia untuk memberikan manfaat kepada ummah. Tapi tuan-tuan, guru yang paling mula-mula sekali, sebelum hantar pergi tadika, sebelum hantar pergi sekolah rendah, siapakah guru yang paling awal sekali? Yang ni kita lupa tuan-tuan, sebab tuan-tuan jawatan orang ni, jawatan dia meliputi semua jawatan dalam dunia ni ada kat dia. 2 orang yang dapat jawatan, semua jawatan ada dekat dia. Dialah guru, dialah engineer, dialah pengasuh, semua dia. Tukang masak dia, tukang rumah pun dia. Siapa dia? Mak dengan bapak kita tuan-tuan. Mak bapak kita lah guru kita yang pertama sekali.
Sebab itu ibu dan ayah, jadilah guru yang baik. Sebab guru ni dia beri teladan, dia bagi teladan, dia bagi contoh. Dan persoalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Dan kita nak ambil jalan Nabi ni tuan-tuan, tunjuklah suri tauladan yang baik. Mak dengan bapa contoh tauladan yang baik. Pakaian kita adalah pakaian yang akan dilihat oleh anak murid kita. Siapa? Anak-anak kita. Cara pertuturan kita adalah cara pertuturan yang anak-anak murid kita, anak-anak kita akan tengok kita. Cara bercakap, mak kalau dengan bapa kaki maki, anak-anak akan mewarisi sifat maki itu. Tuan-tuan tengok perkataan-perkataan tertentu dalam keluarga kita. Maaf cakap tuan-tuan, semua orang Penang, orang duduk dalam Pulau Pinang ni, kita semua tahu. Yang duduk dalam Pulau Pinang ni tahu, kata orang Pulau Pinang ni, belah Tanjung ni, mulut ada sikit pedas. Yang itu selalu nafi ya, mulut sikit pedas. Dia cakap tu kadang-kadang menusuk sampai dalam tulang hitam dia cakap. Tapi tuan-tuan, dalam soalan berkaitan dengan cara cakap kita, yang anak nak ambil contoh, apa yang berlaku pada anak, pada ibu bapa dulu, cara dia jaga lidah dia untuk contoh pada mak bapa, pada anak-anak dia cukup terjaga. Sampaikan perkataan-perkataan yang tak apa nak cantik disebut dalam ahli keluarga, dia cukup sensitif. Contoh saya ambil tuan-tuan, beranikah kita dulu bercakap perkataan CELAKA depan mak bapak kita? Berani ya kita cakap perkataan tu? Berani ke tuan-tuan cakap depan mak bapak kita perkataan kurang ajar? Maaf tuan-tuan, saya sebut, nak sebut depan mak bapak pun tak boleh jangan sebut. Saya ingat tuan-tuan, mak dengan bapak dulu, dia tak bagi kita nak cakap benda tu, sampai anak-anak ni semua anak-anak takut nak cakap. Kalau nak kata, dia tu kata dekat cik macam ni, nak cakap dekat dia, kalau kurang ajar tu disebut, mak dia kata kat cik, dia kata kat saya kurang, dia kata korang, dia kata nak bak kurang, tak sambung ajak tu. Kalau perkataan CELAKA tu tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata dekat cik, dia kata kat saya buah Melaka, tak sebut pun perkataan tu, dia ubah perkataan lain. Punya seriau dan takut nak cakap perkataan tu depan mak bapak, sebab mak bapak tak pernah sebut dalam keluarga. Dia nak jaga lidah dia supaya anak-anak ambil contoh. Tuan-tuan, inilah yang kita kata madrasah paling awal dalam rumah, nak ajak pertuturan kepada anak-anak. Lidah diguna pakai. Kalau mak bapak memulakan makan dengan membaca doa, lidah diguna pakai begitu, anak-anak akan follow dengan baca doa ketika mana sebelum makan. Sebelum tidur, mak bapak ajak dia baca doa dulu, anak-anak akan follow mak bapak yang baca doa. Tuan-tuan, sebab apa dia? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, tonjolkan daripada guru-guru ni. Ni tuan-tuan, semua guru-guru ni, semua guru-guru, semua cikgu. Walaupun tak ada sekolah, tapi sekolah kita di rumah masing-masing. Inilah sekolah kita tuan-tuan. Baik, kita lah cikgu, kita lah guru besar. Kalau cikgu dan guru besar tunjuk contoh tak baik, tak baiklah anak-anak muridnya. Baik tuan-tuan, sambung yang ketiga. Engkau menyuruh dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh pada perkara yang baik dan juga melarang daripada benda-benda mungkar. Inilah tuan-tuan penggunaan lidah. Bukan suruh orang buat jahat dah. Tak suruh orang buat jahat, dan jangan bagi idea jahat. Ada faham ke? Jangan bagi idea jahat. Ni duk ajak ke orang pula, pi ajak ke orang, suruh jawab ke orang tu macam ni. Hang apalah jawab lagu tu, hang mau jawab tu bagi lagi sikit biar dia ada kan. Dia tu lah pi ajak lagi, teruk lagi suruh ajak pula bercakap lagu tu. Jangan bagi idea jahat.
tapih idea kita. Kenapa tuan-tuan? Sebab bila ada isu, syaitan cukup suka. Syaitan cukup suka pada orang yang ada isu. Bila ada isu adalah permulaan, jarum syaitan akan masuk. Dia akan memulakan kerja dia untuk nampakkan benda yang kita bagi tu seolah-olah baik, tapi kita tak nampak implikasi lepas tu. Perpecahan, akan hilang ukhuwah, hilang ikatan persaudaraan, beradik-beradik pun pecah habis kerana idea-idea yang nampak macam okey, tapi tuan-tuan, implikasi dia besar. Dia main cerita pasal mak bapak, main cerita pasal adik-beradik dia, bagi harta tak betul. Aku tak tahu, aku geram betul ya. Dia main bagi dia ambil macam ni tak. Habis tu hang buat apa? Yang kawan ni hang buat apa? Tak ada, aku nak cakap apa, baby kat dia. Apalah hang, macam ni pun tak boleh. Hang, dia bagi idea. Hang patutnya hang nak buat gini, hang mau jumpa dia penampang tu, dia adik hang tau. Dia bagi idea. Tapi idea dia bukan menyebabkan baik, tapi meruntuhkan institusi kekeluargaan. Meruntuhkan terus. Adik-beradik yang cerita runtuh terus tuan-tuan, habis terus. Daripada duk boleh main abang adik, lah tuan-tuan, tak ada abang adik dah. Tak ada dah. Habis adik-beradik semua. Kerana idea jahat orang ni tuan-tuan. Kaki cucuk ni kalau ada, dia guna pakai lidah dia dengan cara tak betul. Yang keempat, engkau bagi nasihat kepada orang Islam. Bagi nasihat ke orang Islam. Tuan-tuan, jumpa orang, bagi salam, Assalamualaikum. Dia buat apa abang, sihat ke? Nak jumpa orang, nak tegur orang, permulaan dia mesti bagi salam. Bagi salam dulu. Assalamualaikum, apa bang? Sihat ke? Tuan-tuan, ni cara kita untuk menyapa orang. Kemudian baru nak mendekati orang, nak dekat dengan orang. Tuan-tuan tengok contohlah kita duduk dalam flat lah. Macam saya duduk dalam flat tuan-tuan. Duduk dalam flat ni, bila mai turun dekat tempat-tempatnya taman-taman ni, adalah 2-3 orang yang duduk dalam gelap. Kawan-kawan lelaki-lelaki duduk dalam gelap. Tak pergi nak dekat, kata, Assalamualaikum, apa bang? Oi, tak nampak lah, lampu gelap ni. Dia buat apa bang? Sihat ke? Oh, hampa ke? Tak kenal pun. Oh, hampa ke? Oh, dia buat apa? Awal duduk dalam gelap, cek main duduk kat tempat cerah sikit baru nampak muka. Kita duduk melawak seluruh-seluruh tuan-tuan. Kita nak nasihat dekat dia, tapi permulaan tu permulaan yang menyapa dulu. Abang dekat dia, mailah duduk kat sini Sat. Hampa ni duduk kat gelap-gelap, saya tak nampak pun muka. Mai duduk sini. Awak duduk dalam gelap, duduk sini. Duduk buat apa? Tengok rokok den penuh kat atas tu. Rokok den penuh. Rupanya duduk balut sebatang. Duduk isap ganja tuan-tuan. Amboi hampa ni bau elok sangat Sekali kalau polis mai habis hampa ni. Habis hampa balik bang. Nak nasihat dekat dia, berhenti bang lah, tak payahlah, adik ni muda lagi, awak duk jadi lagu ni. Nasihat sambil seluruh nasihat tuan-tuan, guna lidah dengan baik. Tak payah pergi ria-ria, tak payah keria-keria pun. Kita pergi jumpa dengan sapaan, dengan sambil teguran. Baik, yang kelima, engkau menunaikan hajat orang Islam dan mendamaikan mereka. Tunaikan hajat orang Islam dan mendamaikan orang Islam. Yang inilah tugas kita. Inilah tugas orang Islam. Dia mendamaikan, dia menyatukan ummah. Dia bukan memecahkan ummah. Dia tak bagi pecah orang Islam. Orang Islam tak boleh berpecah. Orang Islam mesti ada beradik-beradik, dia ada ikatan ukhuwah, mesti ada ikatan ukhuwah. Mesti. Dan tuan-tuan, ikatan ukhuwah itu terjalin dengan first sekali ialah apa? Pertama, greeting, ucapan salam. Nombor 2 tuan-tuan, senyuman. Senyum. Tuan-tuan, khamsun la takunu fil munafik. Ada 5 benda tak ada pada orang munafik. 5 benda tak ada kat orang munafik. Salah satunya ialah apa? Wabtisamu fil wajhi. Tuan-tuan, orang munafik ni kita tahu. Biasa dengar hadis ayatul munafik 3. Tanda-tanda munafik tu ada 3.
idza hadatsa kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza autumina khana. Dia cakap dia bohong, dia janji dia mungkir janji. Dan bila dia diberikan amanah dia khianati amanah. Tapi tuan-tuan, Nabi bawa mai satu lagi hadis tentang khamsun la takunu fil munafiq. 5 benda tak ada kat orang munafik. Tapi ada kat siapa? Ada kat orang mukmin. Ada kat orang soleh. Antara dia apa? Wabtisamu fil wajhi. Pada wajah dia ada senyuman. Dia tak sombong. Orang mukmin ni dia takkan sombong. Belajar ukirkan senyuman. Kami nak senyum je nak ustaz, semua pakai face mask. Tak nampak orang senyum. Tak tahu senyum ke gelak ke atau duk berjalan lidah ke, kami tak tahu. Tuan-tuan, ukirkan senyuman dengan tanda, angkatlah kening ke, angkat tangan ke, tanda kita ni senyum. Kerana tuan-tuan, 2 benda adalah merupakan senjata ampuh oleh pendakwah-pendakwah yang bukan Islam. Mereka ambil kita punya, jadikan dia punya mata untuk cari dakwah. Satu ialah sapaan, nombor 2 adalah senyuman. Tuan-tuan pergilah ke gereja, tuan-tuan tengok macam mana gereja di Malaysia ni, dia attract kepada orang-orang yang main pilawat tempat dia. Pertama tuan-tuan, dia takkan sekali orang masuk ke tempat dia, first sekali dia buat apa? First sekali ialah dia akan sapaan dulu. Hi, how are you? Can I help you? Boleh saya tolong anda? Tuan-tuan, benda ni berlaku kepada orang Pulau Pinang sekalipun. Jadi, saya tak payah habaq dekat mana tuan-tuan, PM tepi. Orang boleh pergi sana, pergi tempat ni tuan-tuan, kerana satu lah. Dia kata apa? Depa jaga sungguh, depa baik sungguh. Depa baik sungguh ustaz. Mai kita ni memang betul-betul kira memang ra'i kita. Yang cakap tuan-tuan, orang miskin, orang susah ni. Depa ra'i kami lah ustaz. Panggil kami nak apa habaq mai. Cakap pula lembut lah ustaz. Saya rasa macam malu pula. Pasal apa? Kita cakap pun kadang-kadang nada tinggi. Nada tinggi kita cakap. Dia kata bila dia habaq lagu tu, dia duk banding beza antara kita punya orang Islam pi layan orang Islam dengan orang bukan Islam layan. Maknanya apa tuan-tuan? Dapat kat depa yang Nabi ajak ni, dapat kat depa. Depa ambil kita punya. Kita jumpa orang, kita akan fikir apa dulu? 2 benda. Satu, aku nak bagi salam dulu ke? Dia ni nak bagi salam dulu kat aku ke? Bila kepala kita fikir dia muda pada aku, dia lah bagi salam. Yang muda pula kata, dia lah, dia pakcik-pakcik, bapak-bapak, dia lah bagi salam dulu. Lahir 2 orang tak bagi salam. Sama agak dengan senyuman. Dia tak senyum, kita pun tak senyum. Nak tunggu siapa senyum dulu? 2 al-siru ma'abah. Ini siru ni. Siapa nak mula dulu senyum? Lah kali 2 orang tak senyum, 2 orang tu jadi sombong. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Antara tanda-tanda orang tu bukan munafik, dia akan banyak senyum pada orang untuk menunjukkan rasa tak sombong dia kepada orang-orang Islam. Tonjolkan, senyumlah banyak sikit. Senyum tak ada pasal orang bagi gila. Bagilah jumpa orang. Tapi nak kata gila pun tak boleh ke? Kalau orang duduk dalam kereta tak suruh kata gila ada. Sebab ni pun ramai orang cakap seorang-seorang. Hand free dalam kereta, dia gelak seorang-seorang dengan kata dia gila. Cumanya bila ada 2 orang macam ni, senyum. Baik tuan-tuan. Dan yang keenam dan sebagainya yang ada kaitan dengan faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Seperti demikian juga Allah Ta'ala menjadikan lidah kamu itu kerana muslihat duniawi, seperti mencari harta dengan segala urusan akad, seperti akad jual beli dan akad sewa menyewa. Dengan akad guna lidah, guna perkataan, guna kita punya suara. Engkau hendaklah bersyukur atas nikmat lidah ini dengan memeliharakannya daripada apa yang tiada dijadikannya, kerananya yang terdiri daripada kata-kata yang dilarang. Nak jaga dia, jaga-jaga dengan kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu sudah buka lah perkataan-perkataan yang tak boleh kena.
Apakah perkara yang perlu dipelihara oleh lidah? Tadi itu tujuan Allah jadikan. Tuan-tuan, fikir macam ni ya, senang. Kita ni sedang dicatat apa saja kita punya amal perbuatan. Biarlah yang catat itu semua yang baik-baik. Kalau tidak, tuan-tuan, Allah Ta'ala takkan bagi peringatan kat kita tentang kiraman katibin. Takkan bagi peringatan. Allah bagi peringatan supaya kita ini sentiasa berhati-hati dengan kiraman katibin, yang mencatat amalan baik dan mencatat amalan buruk. Biarlah kita ni tak famous pun dalam dunia, tak apa tuan-tuan, tak apa. Orang tak kenal kita, kita orang biasa-biasa, orang tak tahu pasal kita, tak apa. No problem. Itu bukan masalah. Tetapi tuan-tuan, biarlah orang kenal kita, Allah Ta'ala kenal kita. Orang tak kenal kita tak apa, orang tak suka kita tak apa. Tapi tuan-tuan, jangan cari kemurkaan Allah. Biarlah orang tak catat kebaikan kita tuan-tuan, tapi Allah catat kebaikan kita. Biar Allah catat kebaikan yang kita buat. Kita jaga sendiri tuan-tuan, jaga sendiri. Lidah kita, perbuatan kita, perangai kita, biarlah Allah catat yang baik-baik. Tuan-tuan, kepastian untuk minta orang puji kita atas kebaikan kita, tak payah raih pun, tak payah duk jadi apa, duk carilah orang nak puji aku. Dia ni tengok dia puji dia ni ya, aku terasa betul dia tak puji pun aku. Tak payah. Tuan-tuan, jagalah agar Allah Ta'ala puji kita. Allah Ta'ala sayang kat kita. Allah suka perangai kita. Bila cari kemurkaan Allah, Allah benci kita tuan-tuan. Catatan amalan buruk kita banyak, kita bahaya kedudukan kita tuan-tuan. Biarlah kita dapat sesuatu yang Allah suka dekat kita tuan-tuan. Baik, yang pertama, hendaklah dipelihara lidah dari yang pertama, dusta, cakap bohong. Cakap bohong ni tuan-tuan, walaupun sikit, laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nas. Bukanlah dianggap pendusta orang-orang yang mendamaikan antara manusia. Ada benda boleh buat. Nak bagi dua orang kalau dua orang nak bagi baik, boleh kita nak berbohong. Contohlah, si A dengan si B tak bersetuju angin. Saya duduk tengah-tengah. Si A mai kat saya, kata si A ni mai kat saya, Ustaz, Allah dia ni mai Ustaz, saya geram tu, saya tak ada tengok muka dah. Saya rasa nak penampang hari ni, saya geram tu kat dia ni Ustaz, geram kat dia. Lepas tu dia pun pergi, habis tak apa, duduk sini, kita main masjid je, sembahyang kita balik lah. Terus duduk gaduh-gaduh kat sini. Si B pula mai Ustaz, dia tu kata apa kat Ustaz, dia tengok-tengok belah sini pula apa dia kata. Saya nak cerita tuan-tuan, saya nak boleh cerita ke? Masa tu kita nak pegang ke prinsip aku takkan bohong? Bolehkah saya cerita, kata dia tadi dia main kat saya memang tak bohong punya orang. Saya kata cerita balik. Dia kata kalau nak dia tak boleh tengok muka hang, kau nampaknya penampak penerajang mau nak tengok muka hang. Kalau saya cerita lagu tu tuan-tuan, memang kawan ni dia naik terus Syekh dalam masjid. Dia silap tuan, dia smackdown dari atas mimbar main turun bawah. Gaduh lah. Jadi apa yang boleh dibuat, antara perkara diharuskan dibuat, bohong time tu nak selamatkan, nak menamaikan orang. Dok tadi tu dia main-main tu, dia kata apa, tu Ustaz, saya dah lama gaduh dengan dia, saya nak baik balik dengan dia. Saya pergi pusing cerita. Habaq kata, dia ni kata nak baik balik, nak bagi dua orang ni elok. Ya ke? Tahu saya pun duk rasa macam tu Ustaz, dah lama sangat bergaduh ni. Dah tu lah, tak apalah, nanti kita bagi jumpa balik dua orang ni. Dia ni pun pi mai balik. Dia kata apa tadi Ustaz? Dia kata apa? Oh, dia nak tak puas hati dengan saya. Tak, dia kata macam ni. Dia kata hang ni baik dengan dia dulu. Dia teringin nak baik balik macam dulu. Boleh ke?
Itulah ustaz, saya pun duk fikir lama dah, tapi itulah tengok geram. Kita nak geram sampai bila? Tak apa, kita baik balik kot. Baik balik. Mai dua orang, bagi baik balik. Aku minta maaf ke hang, aku pun rindu ke hang juga, aku kesian ke hang, apa perlu orang habis. Kalaulah saya ni perangai tak elok, pergi habaq cerita betul-betul ke kawan ni, takkah bertambah retak itu menjadi belah? Nampak tuan-tuan? Antara benda yang dibolehkan, Nabi kata, tak dianggap pendusta orang yang mendamaikan antara dua manusia. Bagi baik orang. Jangan duk bendui sangat jadi orang yang bagi konon-konon tak mau bohong, tapi bagi gaduh orang tuan-tuan sampai rapat tu tak ada apa tu sampai bila-bila tak mau baik dah. Wallahu alam. Nombor 2 dan terakhir, mengupat. Dengan lidah dia mengupat, cakap benda-benda yang tak baik tentang saudara dia. Maka tuan-tuan, kita menempah nama kita, iaitulah menjadi orang yang nak memakan bangkai sahabat dia sendiri. Wallahu alam tuan-tuan. Moga-moga fasal lidah ini memberi manfaat kepada kita di pagi yang mulia ni tuan-tuan, agar dapatlah kita sama-sama mengguna pakai dengan baik lidah ini, agar tidak menjadi fitnah kepada kita di akhirat kelak. Wallahu alam. Walaupun Facebook, media sosial adalah merupakan medan menulis dengan type, tapi ia merupakan wakil kepada lidah. Hati-hati dengan tulisan, kerana dia merupakan wakil kepada lidah kita. Wallahu alam tuan-tuan. Moga-moga bertemu lagi. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya minta maaf banyak-banyak. Di luar pun dah kuih duk cerah, insyaAllah tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Dan tidak terlalu lewat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga-moga Allah terima amal buat kita yang lalu dan menjadikan kita orang yang lebih baik daripada masa dulu, insyaAllah tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.